Sebuah perjalanan yang dijangka mengambil masa kurang dari 10 jam ke destinasi tidak menyangka akhirnya menjangkau 2 malam. Kadang-kadang mentaliti itu terganggu juga lah kan. Hampir 150 meter jarak daripada kenderaan saya ke pokok yang terdekat. Balak tu dia melintang macam ni. Dia naik macam ni. Bertualang ke Gua Musang, Kelantan, membawa misi untuk menyantuni warga orang asli di sana. Ibarat tugas hakiki, tidak sesaat mengadu jemu. Seawal jam 6 pagi, kami memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Gua Musang, Kelantan. Azman Ayub, 52 tahun, sudah 2 tahun tidak meredah hutan bersama jenteranya akibat pandemik. Semangatnya boleh dilihat daripada raut wajah yang tidak sabar mengharungi cabaran. Offroad ni, orang kata satu benda yang boleh menyebabkan jiwa saya tenang. Kan? Bermula ni bukan daripada offroad dengan 4x4. Sebelum ni saya adalah seorang pendaki. Tapi bila faktor usia, dengan keadaan fizikal saya ni, saya terpaksa beralih arah tapi minat yang sama. Khairul Badri Abdul Basit, 42 tahun, dikenali sebagai K, merupakan gelaran buat ketua ekspedisi kali ini yang sentiasa dahagakan aktiviti lasak seperti ini. Sejak daripada tahun 2010 saya berkecimpung dalam sukan 4x4 ni adalah untuk kerja amal. Isteri saya lah yang selalu menyokong saya untuk saya teruskan. Walaupun kami pernah terkandas, kami sendiri pernah dengan kekurangan wang, tapi kami tak pernah berhenti di situ saja. Dengan sokongan kawan-kawan, mak ayah saya juga, kami teruskan untuk bagi bantuan orang yang susah di dalam. Enam petang, kami baru sahaja tiba di Kampung Tohoi. Belum sampai separuh perjalanan pun. Jika diteruskan, tidak pasti jam berapa akan tiba. Apatah lagi malam akan menjelma. Penglihatan sudah pasti menjadi terhad. Singgah sebentar menemui Tok Batin di sini, memohon izin untuk bermalam sementara menunggu fajar keesokannya untuk meneruskan perjalanan. Kami dikabarkan bahawa seluruh perkampungan orang asli di sini mengalami gangguan elektrik dan rangkaian telekomunikasi. Kedengaran membimbangkan. Namun, kami perlu akur, berharap esok sudah kembali seperti sedia kala. Fajar menyingsing. Mahu saja bertolak lebih awal, mengambil kira faktor laluan yang masih lembab dan berembun. Kami meneruskan perjalanan pada jam 11 pagi. Dalam sejam mengembara, kami berdepan rintangan pertama. Jalan berbukit dan berselut. Ditambah pula ada kedengaran lain yang terkandas. Cukup sukar. Apa yang berlaku sekarang, ada pacuan 4 roda, satu pacuan 4 roda yang terkandas sebenarnya. Dan sebenarnya kami dari atas sebenarnya, dari pos Tohoi. Dan ini adalah pos apa bang? Simpo. Pos Simpo. Pos Simpo, kita baru saja lepas pos Simpo. Diharapkan kami akan menghala ke pos Gawin. Jadi dalam pertengahan tadi, kami bersama dengan 2 pacuan 4 roda. Di bawah tadi sebenarnya ada lagi 2 pacuan 4 roda yang terkandas. Dan sekarang kami dapat berita yang tidak terduga sebenarnya. Dan apa yang berlaku sebenarnya, ada anak orang asli di sini terpaksa mendapatkan khidmat kesihatan di mana mereka perlu ke Gua Musang untuk mendapatkan rawatan. Dan kita tengok macam mana kejap lagi. Mula-mula masa turun tu lancar dah. Sampai separuh jalan, kita tengok kereta depan berhenti. Kita ingat dia tersangkut. Jadi kita nak backup lah, nak tarik dengan wing kita keluarkan daripada tempat dia tersangkut. Rupanya dia tersangkut sebab apa, ada kereta yang dah tersangkut di depan. Ada 2 biji kenderaan tersangkut di depan. Jadi jalan tu jadi terhalang lah. Jadi kita betul-betul kenderaan kita tersangkut 4 biji ni di atas bukit.
Jadi nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh, hanya ke depan saja. Hampir 4 jam membuang waktu di sini. Hanya berbaki 4 jam lagi untuk tiba ke destinasi yang kami tuju. Dekat sekarang lebih kurang dalam jam 4 petang. Belum makan tengah hari lagi. Jadi terpaksalah kita stop kejap, ambil makanan, kita masak apa yang ada kat sini. Makan apa bang? Makan dia tak cukup sangat. Okey dah. Dah siap. Paling susah nak dapat setakat ni. Perjalanan diteruskan. Sehingga jam 7.30 petang, kiri dan kanan dikelilingi pokok. Masih tidak kelihatan rumah bunuh yang menandakan kami sudah tiba. Hanya menemui jalan buntu. Kedua-dua kenderaan kita ada winch, tapi anchor tak ada. Tempat kita nak ikat, nak cangkuk tali winch tu kan. Tapi yalah, pada ketika tu saya pun agak buntu. Saya tak pernah lagi rasanya kali ni trip yang saya buntu untuk macam mana nak lepaskan kenderaan saya di dalam tempat yang sangkut tu. Kita ada tali winch, kita terpaksa sambung hampir 150 meter jarak daripada kenderaan saya ke pokok yang terdekat. Berjalan seperti tiada arah, mencari pokok yang cukup kuat untuk menampung daya tarikan kenderaan kami. Ada rakan lain membantu untuk panjat ke atas, ikat. Kemudian kita turun, tarik, dan waktu tu saya ingat bila kereta K naik, balak tu dia melintas macam ni. Dia naik macam ni. Pada yang itu agak memang kat situ saya rasa macam pada waktu tu dekat situ pun kita dah habis masa lebih kurang dalam 2 jam untuk selesaikan dekat situ. Hari semakin gelap. Dengan tenaga yang masih tersisa, semoga tiada lagi rintangan selepas ini kerana kami menghampiri ke destinasinya. Syukur akhirnya selamat sampai. Mengingatkan hari sudah lewat, esok sahaja untuk bertemu komuniti di sini. Menemui hari baharu, bagaikan berada di luar negara saat membuka mata. Begitu dingin suasana. Akhirnya, tercapai hasrat menemui komuniti di sini. Suku kaum Temyar masih bahagia dengan cara mereka, biarpun hidup dalam keterbatasan. Sebelum pulang, kami mengagihkan sedikit bekalan buat anak kecil di sini. Selain sumbangan wang ringgit untuk mereka membeli keperluan seharian. Panorama yang dilukis Tuhan menceritakan adanya hikmah di sebalik jalan buntu yang kami hadapi. Dalam kembari ini, wang ringgit bukan ukuran. Kecekalan emosi dan juga semangat kerjasama menjadi kunci kepada keberhasilannya. Jadi sama-sama dapat rasai nikmat kepuasan itu. Daripada saya, hanya selamat pagi yang paling indah dapat saya ucapkan dari Gua Musang, Kelantan. Ingat, bumi Tuhan itu luas. Berkelanalah.